melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam ABC. Anak yang baik lagi cerdik. Salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada para pentaksir, kepada ahli panel kita pada petang ini dan juga sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Hadirin, sebelum kita memulakan maudhu bicara kita pada petang ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai moderator dan juga para ahli panel kita pada petang ini. Nama diberi oleh jantung hati yang tersayang Roshamira binti Abdul Rahim, berasal daripada negeri dan juga daerah yang sama seperti Datuk Haji Sal yang berani menentang pihak penjajah Inggeris sehingga dilucutkan jawatannya dan dibuang akibat tipu hela pihak penjajah yang munafik. Seterusnya para hadirin, saya ingin memperkenalkan seorang jejaka segak yang duduk di sebelah kiri saya. Tampak sahaja seperti pendiam hadirin, tetapi amat bijak dalam berkata-kata. Apabila dia membuka mulutnya untuk berbicara, saya pun terpegun dengan kata-katanya hadirin. Diperkenalkan, Saudara Muhammad Hazim bin Azihan. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Terima kasih kepada saudari moderator kerana bertanyakan tentang kehadiran saya. Sudah lama saya tidak rasa dihargai kehadiran saya. Sama-sama saudara Hazim. Baiklah hadirin, seterusnya saya ingin memperkenalkan si gadis cantik molek yang berbusana baju kurung pada hari ini. Nama diberi oleh ibu bapa tercinta, Saudari Zurin Nafisa binti Jeffrey. Tampak sahaja kecil dan pendiam orangnya, tetapi hebat dalam berbicara hadirin. Apa khabar saudari? Khabar baik alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kerana mengajukan soalan kepada saya. Baiklah, sama-sama saudari. Sama saudari Zurin. Orang kata kecil-kecil cili padi, tetapi apabila sudah beraksi, gerun semua orang dibuatnya. Hadirin yang dihormati, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi kita sudah mengenali ahli panel kita. Tetapi maaf hadirin, kita tidak boleh bercinta. Jadi marilah kita bercinta pula bersama tajuk forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, izinkan saya mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini ialah bully. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, bully merupakan perbuatan mendera, mempermainkan seseorang yang lemah untuk kepuasan hati si pelaku tersebut. Gejala bully pada abad ini semakin berleluasa. Usah kata pada hari ini hadirin, pada zaman dahulu kala lagi, sesuatu perbuatan yang bernama bully ini sudah diamalkan oleh dalam kalangan pelajar pada waktu dahulu. Hadirin masih ingat tentang peristiwa bully yang terjadi pada bulan Ogos tahun 2020? Peristiwa berkaitan bully yang melibatkan kematian seorang anggota tentera, iaitu Allahyarham Abdul Aziz. Menurut abang kepada Arwah sering mengadu kepada keluarga beliau bahawa beliau sering dibuli dan didera ketika berada di dalam kamp. Betapa kejamnya dunia pada hari ini hadirin, sehingga individu yang tidak bersalah pun didera sehingga mati. Baiklah hadirin, orang kata masa itu emas. Jadi saya tidak mahu berbicara dengan panjang dan membuang banyak masa lagi. Jadi marilah kita mendengar isi daripada ahli-ahli panel yang bijaksana. Kita mulakan dengan jejaka yang berkacamata yang berdiri di sebelah kiri, yang duduk di sebelah kiri saya ini. Dipersilakan saudara Hazim. Terima kasih kepada saudari moderator yang bertanyakan soalan kepada saya. Kecil tapak tangan biru saya tadahkan. Walaupun tapak tangan saya tidak kelihatan kecil, namun saya akan bertukus lumus bagi mengupas tajuk kita pada hari ini, iaitu isu bully. Berdasarkan definisi yang telah diberikan daripada saudari moderator tadi,
Buli boleh didefinisikan sebagai perbuatan mempermainkan, mendera dan mencederakan seseorang demi kepuasan diri sendiri. Jika kita lihat pada aspek yang lebih mendalam, buli terbahagi kepada 3 jenis, iaitu buli secara psikologi, buli secara fizikal dan buli secara cyber. Buli psikologi menurut Persatuan Psikologi Malaysia ialah buli yang melibatkan mental, iaitu secara percakapan ataupun kita mengejek seseorang itu. Sebagai contoh, apalah kau itu? Tampak sahaja tak tinggi tapi kulitnya hitam. Itu boleh dikategorikan sebagai buli psikologi. Manakala buli fizikal pula ialah kita melakukan pembuli itu melakukan aktiviti kekerasan dengan mencederakan seseorang itu menggunakan tangan ataupun objek sendiri. Seterusnya dan yang terakhir iaitu buli cyber. Pada era globalisasi ini, buli cyber sering meningkat kerana peningkatan penggunaan teknologi dan media massa untuk berkomunikasi dan membuli secara tidak langsung. Terima kasih. Wah, sungguh jelaslah kita berinci isi yang telah dibicarakan oleh satu-satunya jejaka dalam sidang forum kita pada hari ini. Baiklah hadirin, seterusnya mari kita mendengarkan isi yang ingin dibicarakan oleh saudari kita yang cantik molek berbusana baju kurung pada petang ini. Dipersilakan saudari Zurin. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator kerana telah mengajukan pertanyaan yang benar sebentar tadi. Baiklah, saya pasti pada era globalisasi ini, kes buli bukanlah sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya dahulu kes buli hanyalah melibatkan para pelajar pada peringkat sekolah menengah, tetapi pada masa kini kes buli juga turut melibatkan pelajar pada peringkat sekolah rendah. Sebagai contoh yang saya dapat sertakan dalam perbincangan kita pada hari ini ialah pada tahun 2019 di Terengganu telah tular rakaman video seorang pelajar sekolah rendah dipukul oleh 3 pelajar lain di sebuah sekolah yang sama. Keluarga bagi kedua-dua belah pihak telah dipanggil oleh pihak sekolah untuk menyelesaikan kes tersebut, manakala mangsa dan pelaku diarahkan untuk menjalani sesi kaunseling bersama guru-guru yang bertanggungjawab. Baiklah, seterusnya saya ingin menyentuh sedikit tentang statistik kes buli yang ada di negara kita pada waktu ini. Statistik kes buli menunjukkan pada tahun 2015 sebanyak 3,011 kes buli dilaporkan berlaku di sekolah. Pada tahun 2016 sebanyak 3,488 kes buli dilaporkan, dan manakala pada tahun 2017 sebanyak 2,795 kes buli dilaporkan. Merujuk statistik tersebut adalah dapat disimpulkan bahawa kes buli di negara kita berada pada tahap yang serius dan membimbangkan. Meskipun Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM sendiri telah bergabung tenaga untuk membasmi kes buli dalam kalangan pelajar sekolah. Seterusnya saya serahkan kepada saudari moderator. Nampaknya hadirin, sungguh jelas isi yang telah dibicarakan oleh saudari Zurin. Benarkan hadirin apa yang saya kata pada awal perkenalan kita tadi? Kecil-kecil cili padi, amat bijak dalam berkata-kata. Baiklah hadirin, nampaknya selesai sudah pusingan forum kita yang pertama pada petang ini. Jadi, marilah kita beralih kepada pusingan kedua, iaitu peranan semua pihak dalam mempanteras dan menghapuskan gejala buli yang semakin berleluasa pada abad ini. Nampaknya saudara Hazim kita sudah bersedia dengan isi yang ingin dihuraikan dan dilontarkan oleh beliau. Tidakkah begitu saudara Hazim? Baiklah, tampak muka sudah tidak sabar ingin menghuraikan ideanya. Jadi dipersilakan saudara.
kasih saudari moderator. Ingin saya meminta siapan sebuah akhbar iaitu Utusan Malaysia bertarikh 16 Mei 2022 di mana dilaporkan bahawa 30 orang pelajar daripada sekolah di Seremban telah diambil keterangan oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai bagi membantu kes 2 orang pelajar tingkatan 2 yang mendakwa mereka cedera dibuli oleh pelajar-pelajar sini. Di sini kita dapat lihat bahawa pihak berkuasa memainkan peranan penting dalam membanteras kegiatan buli ini dengan menerangkan kepada para pelajar dan anak muda bahawa apa hukuman yang akan menanti mereka apabila mereka melakukan buli. Berdasarkan utusan Malaysia ini, pelajar yang didapati bersalah akan didakwa di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan, iaitu mendatangkan cedera kepada orang lain. Hukuman bagi Seksyen 324 ini ialah sekurang-kurangnya 3 tahun penjara ataupun denda maksimum RM2,000 ataupun kedua-dua sekali. Tidakkah saudara berdua berasa takut dengan hukuman itu? Amat takut, saudara. Jadi, apabila pihak berkuasa menerangkan tentang keburukan buli kepada pelajar-pelajar dan generasi muda, sudah pasti pelajar-pelajar ini tidak akan mendekati gejala buli. Wah, sungguh menarik isi dan idea yang telah diberikan oleh saudara Hazim. Jadi hadirin, kita teruskan pula isi dan idea yang ingin dihuraikan oleh saudari Zurin. Tampak mukanya sudah berseri-seri untuk melontarkan ideanya. Dipersilakan saudari Zurin. Seperti yang kita semua tahu, ibu bapa merupakan tunjang utama bagi semua aspek. Hal ini padan sekali dengan sebuah peribahasa Melayu, iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kerana ibu bapa bertanggungjawab dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Sekiranya bukan ibu bapa yang mengajarkan nilai-nilai murni kepada anak-anak mereka, siapa lagi yang mahu kita harapkan, saudara dan saudari sekalian? Hadirin dan hadirat sekalian, ingat, anak-anak merupakan kain putih dan anugerah Tuhan yang perlu ibu bapa jaga dengan baik. Kerana anak-anak inilah yang bakal menerajui negara kita pada masa hadapan. Sekiranya generasi pada masa ini tidak mempunyai asas yang kukuh dalam perwatakan diri mereka, tidak mungkin kesejahteraan negara pada masa hadapan dapat dijamin, saudara dan saudari sekalian. Seterusnya saya serahkan kepada saudari moderator. Terima kasih saudari Zurin. Sungguh jelas dan padat isi yang diberikan oleh ahli-ahli panel kita pada petang ini. Tetapi hadirin dan ahli panel, izinkan saya sebagai moderator untuk menambah sedikit sebanyak isi tentang peranan pihak kerajaan dalam menghapuskan gejala buli ini. Orang dahulu pernah berkata, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Jadi, pada pendapat saya, kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang yang berat terhadap si pembuli ini. Dalam pelaksanaan hukuman ini, pihak kerajaan perlu memainkan peranan yang amat penting bagi memastikan hukuman berat dikenakan ke atas pembuli. Jadi dengan ini, pembuli akan serik untuk membuli dan mereka tak akan lagi melakukan perkara yang sama. Antara hukuman yang boleh diberi ialah hukuman penjara atau hukuman ganti rugi ataupun hukuman kedua-duanya. Dengan menjalankan hukuman ini, negara kita akan bebas daripada gejala buli. Baiklah para hadirin, ahli panel kita kedua-duanya, adakah apa-apa ingin ditambahkan sebagai bait-bait perkataan yang indah pada petang ini? Baiklah, tampaknya para ahli panel kita pun sudah lelah dalam berbicara kerana amat hebat kedua-dua ahli panel kita. Baiklah hadirin,
Nampaknya masa amat mencemburui kita. Kita sudah pun sampai di pengakhirannya. Jadi, seperti mana berakhirnya kisah kita berdua, saya... Salah! Ya Allah! Tak apa. Boleh cut Boleh? Baiklah hadirin, nampaknya masa amat mencemburui kita. Kita sudah pun sampai ke pengakhirannya. Seperti mana berakhirnya kisah kita berdua. Saya bercanda sahaja hadirin. Mohon tidak diambil serius atas candaan saya itu tadi. Baiklah hadirin, sebelum kita mengakhiri sidang forum kita pada petang yang indah ini, izinkan saya memberikan serangkap pantun. Pantun yang berbunyi, pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Hadirin, saya sebagai moderator mewakilkan ahli panel ingin memohon maaf andai tersalah kata maupun tersilap bicara. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu hadirnya daripada kami. Terima kasih daun keladi. Ada masa kita bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri dahulu.